Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, untuk subjek matematik tingkatan 1, bab 7 ketaksamaan linear. Okey, untuk video ini cikgu akan sambung subtopik 7.1 iaitu ketaksamaan. Okey. Video sebelum ini cikgu dah terangkan standard pembelajaran 7.1.1 iaitu berkenaan dengan ketaksamaan, dan kita dah tahu 4 simbol utama bagi ketaksamaan dalam pembelajaran yang lepas. Okey, kalau kita imbas kembali, okey, kalau simbol ini bermaksud lebih besar daripada, kemudian cikgu dah ajar ini kurang daripada, kemudian yang ini simbol lebih besar daripada atau sama dengan, ini pula kurang daripada atau sama dengan. Cikgu harap kamu ingat keempat-empat simbol ini lagi bagi tajuk ketaksamaan linear. Okey, untuk video ini cikgu akan terangkan bagi standard pembelajaran 7.1.2 iaitu yang pertama, bagaimana kita nak membuat generasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan sifat akas dan transitif, songsangan terhadap penambahan dan pendaraban, serta yang keduanya operasi asas aritmetik. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, cikgu rujuk pada buku teks. Jadi kita nak tengok apakah sifat-sifat ketaksamaan. Baik, kita cuba lakukan aktiviti penerokaan 1 ini. Okey. Okey, yang ini cikgu dah ringkaskan aktiviti yang ada dalam aktiviti penerokaan tadi. Okey, dia sebenarnya macam ini. Okey, sekarang ni ada dua kertas kat sini, iaitu yang pertama, okay, cerita tentang Aina dan Badrul. Kemudian yang kedua ni Aina, Badrul, Shan. Dia ada 3 orang. Okey, kita nak tengok. Kita buat dulu aktiviti yang pertama ini. Okey. Baik. Sekejap cikgu kecilkan untuk pen cikgu. Okey. Sekarang ni kalau kita perhatikan antara Aina dan Badrul, okey, kita jawab dulu soalan yang diberikan ni. Jika Aina lebih rendah daripada Badrul, maka Badrul maksudnya lebih tinggi daripada Aina. Okey. Kalau jika Aina lebih rendah daripada Badrul, maksudnya kat sini, maka Badrul lebih tinggi daripada Aina. Okey, jika tinggi Aina, okey, kita gunakan simbol. Jika tinggi Aina lebih besar daripada tinggi Badrul, okey, ini kan? Oh sorry, bukan lebih besar, dia kata lebih rendah. Kita gunakan simbol yang kita dah belajar. Kita dah belajar simbol lebih besar, kurang daripada. Okey, jika tinggi Aina kalau lebih rendah, maksudnya dia kurang daripada tinggi Badrul. Okey, maka tinggi Badrul lebih tinggi dari Aina kan? Maksudnya lebih besar daripada Aina. Okey, daripada ayat yang pertama tadi, situasi daripada gambar ini kita buat ayat yang pertama. Situasi yang kedua kita gunakan simbol. Tengok Aina kurang daripada tingginya daripada Badrul. Tinggi Badrul lebih besar daripada tinggi Aina. Okey, kita tengok pada nombor pula. Okey, sekarang ni garis nombor 6 dan 9. Okey, jika 6 kurang daripada 9, maka 6 kurang daripada 9. Maksudnya maka 9 besar daripada ataupun lebih besar daripada, tak muat pula kotak cikgu. Dan cikgu tulis sini 9 lebih besar daripada 6. Okey, jadi kesimpulan kat sini kita boleh buat sifat akas bagi ketaksamaan ini. Jika 6 kurang daripada 9, maka 9 lebih besar daripada 6. Itu maksudnya. Okey, nampak dia kata sifat akas bagi ketaksamaan yang pertama, jika A kurang daripada B, maka maksudnya B itu lebih besar daripada A. Buktinya inilah aktiviti ni. Aktiviti tentang Aina dan Badrul, juga aktiviti tentang nombor 6 dan 9. Okey, kita dapat sifat akas yang ini. Jika A kurang daripada 6, jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A.
Itu sifat akas yang pertama. Okey. Kemudian ni namanya sifat akas ketaksamaan untuk aktiviti yang pertama. Okey, kita lihat yang kedua. Ni aktiviti yang kedua. Okey, sekarang ni ada Chan pula. 3 orang. Aina, Abdul, Badrul, Chan. Okey. Jadi ayat kat sini. Okey. Jika Aina lebih rendah daripada Badrul. Okey, betul lah, Aina lebih rendah daripada Badrul. Dan Badrul lebih rendah daripada Chan. Badrul ni lebih rendah daripada Chan, maka Aina, kesimpulannya kat sini, Aina dengan Chan apa hubungan dia? Lebih rendah daripada Chan. Okay. Kesimpulan kat sini, Aina dah lebih rendah daripada Badrul. Kalau Badrul dah lebih rendah daripada Chan, maksudnya Aina ni lebih rendah daripada Chan. Jadi kat sini kita buat dalam bentuk simbol. Jika tinggi Aina kurang daripada tinggi Badrul, tinggi Badrul pula kurang daripada tinggi Chan, bermaksud tinggi Aina kurang daripada tinggi Chan. Nampak? Kurang, kurang, kurang. Okey. Kita lihat dalam garis nombor pula. Negatif 3, negatif 1 dan juga 2. Jika negatif 3 kurang daripada negatif 1, itulah sebab negatif 3 di belah kiri. Dan negatif 1, okay, di sebelah kiri dengan 2. Maksudnya dia pun kurang daripada 2. Jadi, maka negatif 3, ni negatif 3 kesimpulannya, negatif 3 ini kurang daripada 2. Sini negatif 3 kurang daripada 2. Jadi, kalau kita boleh buat sifat transitif bagi ketaksamaan aktiviti yang kedua ini, maksudnya jika negatif 3 kurang daripada negatif 1, kurang daripada 2 untuk ketiga-tiga nombor ni, maka kita ambil negatif 3 ini kurang daripada 2. Itu yang kita dapat sifat transitif bagi ketaksamaan yang kedua, iaitu jika A kurang daripada B, B juga kurang daripada C, bermaksud A ini kurang daripada C. Maka A kurang daripada C. Okey? Yang ini yang dikatakan sifat akas ketaksamaan. Yang ini sifat transitif bagi ketaksamaan. Buktinya ini aktiviti ni. Okey. Okey, kita tengok. Ini contoh soalan. Okey, contoh soalan. Kalau tengok pada latihan yang lepas, cikgu tengok muka surat tu ada yang murid dah buat. Okey, tengok contoh dia, tulis sifat akas. Dia kata sifat akas bagi ketaksamaan 10 kurang daripada 24. Okey, cikgu tulis jawapan kat sini. Yang pertama, okey, kalau 10 kurang daripada 24, sifat akas tadi bermaksud 24. Jika 10 kurang daripada 24, maka maksudnya apa? 24 lebih besar daripada 10. Itu je lah. Okey, kalau ni nombor 2. Jika negatif 4 lebih besar daripada negatif 13, okey, kita songsangkan dia saja, maka negatif 13 ini lebih besar daripada negatif, negatif 13. Kalau negatif 4 lebih besar daripada negatif 13, maksudnya negatif 13 kurang daripada negatif 4. Kita hanya songsangkan dia punya anak panah ni, tanda ketaksamaan ini. Okey. Kemudian kita tukarkan nombornya, yang bawa ke depan, yang ni bawa ke belakang tanpa perlu ubah apa-apa tanda. Yang ini adalah sifat akas. Soalan yang pertama A. Soalan B, dia suruh tulis sifat transitif. Yang tadilah yang kita tahu tadi, A kurang daripada B kurang daripada C. Okey, maka A kurang daripada C. Kalau yang ni tadi, kalau dia beri A kurang daripada B, maka, bukan kurang jika A lebih besar daripada B, maka B kurang daripada A. Yang ni yang pertama, sifat akas. Ni sifat transitif yang ini. Dia bagi 3 ni kan. Maksudnya yang B ni, jika negatif 5 kurang daripada negatif 1 kurang daripada 9, maka kita ambil yang depan ini, negatif 5 kurang daripada 9. Itu sahaja. Okey, senang kan?
Ingat dua sifat ni, sifat akas yang ini, sifat transitif yang ini. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita lihat pada subtopik 7.1.2. Okey, untuk yang B pula, operasi asas pada ketaksamaan. Okey, ini kita kena ingat beberapa perkara. Okey, yang pertama, apabila kedua-dua boleh ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau negatif, okey, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okey, ini contoh, ini untuk operasi tambah. Ini contoh untuk operasi tolak. Okey, ini tambah nombor positif. Yang ini tolak nombor positif. Okey, yang ini pula contoh untuk tambah nombor negatif. Yang ini tolak untuk nombor negatif. Okey, kita tengok jika diberi nombor, okey, ni katakan A kurang daripada B. Okey, kita tambahkan nombor positif. Okey, kalau ni kita letakkan C ni sebagai nombor positif lah. Ni tambah nombor positif. Apa nombor positif, kita letak C. Jadi simbol ini jawapan akhir dia tak berubah. Kalau dia kurang, dia tetap sama kurang. Kalau dia lebih daripada, dia tetap lebih daripada. Ingat simbol ketaksamaan tidak berubah. Okey, kalau yang ni pula sama, A kurang daripada B. Okey, sekarang kita letakkan tolak nombor positif. Contoh, kita letak negatif C, tolak C. Tolak C kiri dan kanan. Tanda ketaksamaan tidak berubah. Kalau dia kurang, kuranglah. Kalau dia lebih besar, dia dua-dua lebih besar. Tak berubah. Begitu juga kalau kita tambah nombor negatif. Okey, tengok ni A kurang daripada C. Kita tambah dengan negatif C kiri dan kanan. Okey, simbolnya pun tidak berubah. Begitu juga kalau kita tolak dengan nombor negatif. Tolak operasi tolak, tengok ni. Tolak dengan negatif C, tolak dengan negatif C. Simbolnya tidak berubah. Ni simbol semua di tengah-tengah ni semua tidak berubah. Contoh kat sinilah. Okey, katakan 2 kurang daripada 6. Okey, kedua-dua nombor kita tambah 3. Okey, ni tambah nombor positif kiri dan kanan. 2 tambah 3, 5. 6 tambah 3, 9. Okey, dia tetap simbol sama. Jangan diubah. Okey, kalau yang ni pula tolak 3. Ni tadi tolak C, kita gantikan dengan nombor lah. Tekan ni A 2, B ni 6. Okey, 2 tolak 3. Maksudnya 2 tolak 3 ni mewakili A tolak C ni lah. 2 tolak 3 kita akan dapat negatif 1. 6 tolak 3 kita akan dapat 3. Okey, pun tanda tak berubah. Yang ni tambah nombor negatif ni tambah tolak 3. Tambah tolak 3. Kita kira kiri dan kanan. Tanda dia tidak berubah. Sama juga yang ni. Bila kita dah kira, jangan ubah tanda dia. Selesaikan sahaja kiri dan kanan. Okey, ini kalau kes tambah dan tolak. Nombor positif atau nombor negatif. Okey, sekarang kita lihat pula. Tadi operasi tambah dan tolak. Nombor positif, nombor negatif. Sekarang ni, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab. Sekarang operasi darab atau operasi bahagi. Okey, satu nombor positif. Nombor positif saja Untuk nombor negatif nanti kita cerita yang seterusnya. Simbol dia juga tidak akan berubah. Okey, contoh ini untuk operasi darab. Ini untuk operasi bahagi, mesti nombor positif. Nombor positif. NO ni cikgu singkatkan nombor positif. Okey, katakan A kurang daripada B. Kiri dan kanan kita darabkan dengan nombor positif. A darab C, B pun darab C. Tanda di tengah-tengah ni tidak berubah. Jangan ubah tanda dia. Tetap kalau kurang, di bawah pun kurang. Okey, kalau bahagi pun sama. A bahagi C, B bahagi C. Tanda dia pun tak perlu kita ubah. Tengok ni
bahagikan dengan nombor positif, darabkan dengan nombor positif kiri dan kanan, tanda tidak berubah. Yang ini dia bahagikan dengan nombor positif iaitu 2. Okey, tanda dia pun tidak berubah. Dapat 1 kurang daripada 3 daripada asal soalan. Jawapan akhir pun tanda tidak berubah. Tanda atau simbol ketaksamaannya tidak berubah. Ingat ini untuk operasi darab atau bahagi nombor positif. Okey. Sekarang ni yang ini kita kena ingat iaitu apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab, okey, atau dibahagi, okey, operasi darab, operasi bahagi dengan satu nombor negatif. Maksudnya kita gunakan nombor negatif, tadi nombor positif. Okey, yang ni cikgu highlightkan simbol ketaksamaan disongsangkan. Tengok, simbolnya berubah. Kita kena songsangkan simbolnya. Contoh, okey, yang ini untuk operasi darab nombor negatif. Yang ini pula operasi bahagi nombor negatif. Okey, cuba tengok ni. A kurang daripada B. Okey, kemudian kita darabkan dengan nombor negatif iaitu darab negatif C. Kanan pun darabkan dengan negatif C. Okey, kalau melihat ni, tadi kurang daripada kan? Sekarang dia dah berubah jadi lebih besar daripada. Ni yang dikatakan kita kena songsangkan, terbalikkan. Berubah Okey. Kemudian ini pun sama. Kalau bahagi nombor negatif, negatif C, bahagi. Kanan pun bahagi, nampak? Simbol dia berubah. Okey, tadi kurang kan? Sekarang dah jadi lebih besar daripada. Jadi kena ingat, kalau operasi darab atau bahagi, okey, dengan satu nombor negatif, automatik dia punya simbol ketaksamaan ni kita kena songsangkan. Ubah. Kalau tadi kurang jadi lebih besar. Ini yang istimewanya. Satu-satunya yang istimewa untuk nombor negatif. Contoh, 2 kurang daripada 6. Jadi, 2 darab negatif 3 ni darab dengan nombor negatif 3. Negatif 3. Okey, nampak dia ubah tanda. Tadi kurang kan? Sekarang dah jadi lebih besar daripada. Darabkan dengan negatif 3, cari selesaikan. 2 darab negatif 3, negatif 6. 6 darab negatif 3, negatif 18. Simbolnya dah disongsangkan. Daripada kurang, kita jadi lebih besar daripada. Ini pun sama, bahagi negatif 2. Nombor negatif kat sini, negatif 2. Sebab tu simbol dia disongsangkan daripada kurang jadi lebih besar daripada. Itu maksudnya. Okey. Baik, satu lagi yang terakhir iaitu apabila kedua-dua ketaksamaan didarabkan dengan negatif 1. Ini ada 1, negatif 1. Simbol ketaksamaan pun disongsangkan. Okey. Contoh, A kurang daripada B kan? Kita darabkan dua-dua dengan negatif 1. A darab negatif 1, B pun darab negatif 1. Okey, kita akan dapat negatif A, negatif B. Yang ini pun kita kena songsangkan. Ingatlah kalau jumpa tanda negatif, simbol ketaksamaan mesti songsangkan. Macam inilah. Negatif 2 disongsangkan daripada kurang jadi lebih besar. Okey, kena tengok soalan. Okey. Okey, lagi satu kalau operasi salingan. Okey, pun sama, simbol kita kena songsangkan. Salingan macam inilah, 1/A. Okey, A kurang daripada B. Kita buat 1 bahagikan dengan A, B pun 1 bahagikan dengan B. Kita songsangkan juga daripada kurang jadi lebih besar daripada. Inilah contoh. 2 kurang daripada 6, maka 1/2 lebih besar daripada 1/6. Okey, itu Baik, kita tengok contoh soalan. Ini contoh soalan. Okey. Isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar daripada atau kurang daripada supaya setiap pernyataan berikut menjadi benar. Okey, kita buat sama-sama. Okey, yang pertama. Jika X kurang daripada Y, okey, yang ini sifat akas tadi. Sifat akas. Jika X kurang daripada Y, maka Y lebih besar daripada X. Ini sifat akas. Okey,
Kemudian yang ni negatif jika B pula lah ni. B kita ikut turutan. A soalan B pula. Jika P kurang daripada Q dan Q kurang daripada sifar. Okey, perasan tak? Yang ini adalah sifat transitif. Yang tiga orang Ain, Badrul dengan Chan begitu. Transitif. Okey. Jika P kurang daripada Q, Q kurang daripada sifar, maka apa kesimpulan P dengan sifar? P kurang daripada sifar. Itulah. Okey. Itu soalan A dah, B dah, C pula. Okey, soalan C. Jika negatif 2 lebih besar daripada X dan X lebih besar daripada Y. Okey, ini pun sama. Okey, kalau kita tengok ini pun sama. Ini adalah transitif melibatkan tiga perkara. Okey, negatif 2, X dan Y. Jadi kat sini kita ambil negatif 2 dan juga Y, maka negatif 2 kalau ni lebih besar daripada, tadi kurang kan. Yang ni lebih besar daripada, maksudnya kat sini negatif 2 lebih besar daripada Y. Okey, yang ni pula. Jika X lebih besar daripada Y, maka X per 10. Okey, nampak tak ni? Dia bahagi dengan nombor positif. Kalau bahagikan dengan nombor positif, perlu ke kita tukar tanda? Okey, tak perlu Jadi kat sini X per 10 lebih besar daripada Y per 10. Okey, sebab ini bahagi dengan nombor positif. Jadi dia tak kacau tanda ketaksamaan ini. Okey, yang ni pula. Jika X lebih besar daripada Y, sekarang ni X lebih besar daripada Y. Nampak tak kiri dan kanan ini? Dia darabkan dengan negatif 5. Darab negatif 5. Nampak? Okey, kejap. Cikgu dah tulis simbol pula. Okey, dia darabkan dengan negatif 5. Okey, kalau dah darabkan dengan negatif 5, apa simbol tengah-tengah ini? Ingat tak? Apa saja nombor, okey, kita darabkan dengan integer yang negatif, darab atau bahagi integer negatif, kita kena songsangkan simbol dia. Kalau ini lebih besar, maksudnya simbol dia tukar jadi kurang daripada. Okey, sebab dia ada simbol negatif kat sini. Kalau yang ni, U lebih besar daripada sifar. Okey, jadi kat sini, U ini didarabkan dengan negatif 3U. Sifar ni pun didarabkan dengan negatif 3U. Ingat, kalau tanda negatif, integer negatif, okey, bukan negatif 3U ni. Okey, patutnya negatif 3 saja Negatif 3 darab U. Okey, dia suatu simbol apa kat sini? Masuk sini negatif 3 darabkan dengan sifar. Ni sifar darab negatif 3 tu dia letak sifar saja. Sebenarnya dia ada negatif 3 kat sini. Okey, disebabkan ini darab dengan integer negatif, jadi ini lebih besar daripada, kita tukar tanda jadi kurang daripada. Gitu. Okey, ingat tanda negatif, integer negatif, operasi bahagi atau darab, kita tukar tanda dia. Okey, contoh soalan yang kedua. Yang terakhir, cikgu nak terangkan kat sini. Lengkapkan setiap petak kosong dengan simbol lebih besar daripada, kurang daripada atau lebih besar daripada. Okey, sekarang ni kita fahamkan dulu. Antara 6 dengan 12, kalau kedudukan 6 ini, kita tahu kurang daripada 12. 6 kurang daripada 12. Okey, kemudian soalan kedua, 6 dan 12 ini 6 ini 12. Dia darabkan dengan negatif 3. Cikgu cakap kalau darabkan dengan integer negatif atau bahagikan dengan integer negatif, tanda ini kita kena ubah. Kalau ini kurang daripada, maksudnya sini kena jadi simbol apa? Lebih besar daripada. Okey. Kalau yang ini pula pun sama. 6 sini, 12 sini. Okey, dia bahagikan dengan integer negatif pula. Okey, sama juga. Kalau tadi kurang, okey, kalau disebabkan kita bahagikan dengan integer negatif, kurang, kita tukar tanda dia jadi lebih besar daripada. Okey, kalau yang ni pula, negatif 6, negatif 12. Ini bermaksud, okey, negatif 1 didarabkan dengan 6. Yang ini pun sama. Negatif 1 didarabkan dengan 12. Ingat tadi, cikgu dah terangkan, okey, kalau integernya
Okey, didarabkan dengan ketaksamaan ini didarabkan dengan integer negatif 1, tanda pun kita kena songsangkan. Kalau dia kurang daripada tadi, jadi dia lebih besar daripada. Okey, yang ini pun salingan yang terakhir tadi cikgu terangkan slide yang terakhir. Okey, disebabkan ini 6, 12, kat bawah 6, 12, dia jadikan 1/6, 1/12. Simbol yang asas tadi kurang daripada, kita tukar tanda jadi lebih besar daripada. Okey. Okey, jadi kesimpulannya kamu kena ingat. Yang inilah kesimpulannya kena ingat ni. Kalau darab integer negatif, kita tukar tanda. Darab integer negatif. Bahagi integer negatif pun kita tukar tanda. Okey. Yang ketiga, kalau kita darab dengan negatif 1. Kiri kanan kita kena tukar tanda. Okey, daripada asal dia kurang kena jadi lebih besar. Lagi satu, yang ini salingan. Namanya salingan Okey, kita darab songsang macam ni. Dia jadi 1/A, 1/B. Yang ini pun kita kena tukar tanda. Okey, itu saja. Cikgu harap kamu boleh ingat semua perkara ini. Okey, itu saja murid-murid. Nanti kita sambung untuk subtopik seterusnya. Assalamualaikum.